الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Surah An-Nur. Firman Allah, kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh daripada kalangan kamu, bahawa Allah akan jadikan mereka golongan yang memerintah di atas muka bumi, sebagaimana Allah tunaikan janji kalangan mereka di zaman dahulu. Dan Allah jadikan Islam agama yang diredha berkuasa memerintah. Lalu Allah tukarkan keadaan daripada ketakutan kepada keamanan. Dalam keadaan mereka itu mengabdikan diri kepadaku, beribadat, mematuhi hukum Allah, meninggalkan larangannya, dan mereka tidak menyekutuiku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Fadhil pengerusi majlis yang berhormat Datuk Timbalan Mursyid berangkap Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim Datuk Haji Ahmad Yaakob, yang berhormat Naib Presiden merangkap Timbalan Menteri Besar Datuk Ni'aman Abdullah, yang berhormat Datuk Seri Agong Ketua Dewan Pemuda, Ketua Kawasan Pasir Mas, seluruh pemimpin-pemimpin PAH negeri kawasan, ashabul fadilah, para ulama, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Marilah kita menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuasa pemerintahan menegakkan kerajaan Islam di Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun dihalang oleh pemimpin-pemimpin Mekah, dihalang oleh pemimpin-pemimpin berbagai agama dengan ahzab, dikepung oleh dua kuasa besar dunia, Allah menyempurnakan agama Islam dengan menegaskan, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, iaitulah hari Arafah, hari haji wada, ketika ayat diturunkan, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam telah berputus asa untuk menentang agama kamu, khususnya dengan hujah. Tak ada hujah lagi untuk lawan Islam. Maka jangan kamu takut pada mereka, takutlah pada aku Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku redha pada kamu, sempurnakan nikmatku, dan aku redha Islam menjadi agama pada kamu. Selepas balik, Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran yang disempurnakan ini disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan melaksanakan syariat Islam yang berkuasa. Undang-undang dilaksanakan dengan tegaknya negara Islam di Madinah Munawwarah, dimeteraikan perjanjian Madinah, disebut Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ini melibatkan orang-orang Islam Muhajirin dan Ansar, melibatkan orang-orang Yahudi, Bani Qanuqa, Bani Khuairah dan Bani Nadir, melibatkan pemimpin-pemimpin musyrikin Arab yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Sudah tentu melalui satu rundingan dibuat. Ketahuilah, nak tegakkan Islam bukan dengan perang saja, bukan dengan dakwah saja, termasuk dengan rundingan. Tak salah Pak berunding untuk melaksanakan Islam. Baca sirah Nabawiyah, mengaji dengan kitab, jangan mengaji dengan internet. Kena mengaji dengan kitab. Apabila pemimpin-pemimpin musyrikin, pemimpin-pemimpin Yahudi bosan dengan ketua-ketua mereka yang berperang di antara satu sama lain, adakah mereka yang fitrahnya baik, yang hatinya baik, menerima Islam memerintah? Di peringkat awalnya orang Islam adalah minoriti, orang bukan Islam adalah majoriti. Orang Islam bersatu, Muhajirin dan Ansar. Orang bukan Islam bergaduh di antara satu sama lain. Ini kekuatan yang mesti faham. Maka dimeteraikan Sahifah Madinah, perjanjian Madinah. Di antara yang disebut di dalam perjanjian ini, wa innahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu pamaradduhu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rajak sirah Ibnu Hisham dan sirah karangan Ibnu Katsir dan kitab-kitab yang lain ada nas ini yang bermaksud sesungguhnya apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini hendaklah dikembalikan kepada Allah, yakni Al-Quranul Karim dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan negara itu menjadikan hukum Islam hukum yang paling tinggi. Setelah Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyambung perjuangan. Di zaman sahabat, awal zaman tabi'in, hanya dalam masa 80 tahun sahaja Islam telah masuk ke seluruh pelosok dunia. Di benua yang penting, Asia, Afrika dan Eropah. Islam sampai ke perbatasan negeri China melalui Asia Tengah.
Islam sampai ke utara Afrika, sehingga barat Afrika, menghala lautan Atlantik. Islam menyeberang ke Eropah, menguasai Spanyol, Andalus. Rakyat negeri masuk Islam bukan dengan paksa, kerana masih ada orang bukan Islam sehingga hari ini di Mesir, di Iran, di Afghanistan, di Asia Tengah. Masih ada rumah-rumah ibadat yang bukan Islam, yang tidak dimusnahkan, tetapi sebahagian besar rakyatnya masuk Islam. Disebut berlakunya Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam, bukan penjajahan Islam. Berbeza dengan ketangan penjajah Inggeris, British, Perancis dan lain-lain ke negara lain, mereka menjajah. Islam datang membuka hati-hati manusia, menyebabkan orang masuk Islam. Rahsianya ialah adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya keamanan, penjenayah berhenti daripada melakukan jenayah. Perampok takut nak merampok. Yang berdosa banyak bertaubat, bukan tak ada yang salah langsung, ada. Tetapi Islam dapat mengatasi keburukan manusia, sehingga Islam menguasai benua Afrika, Asia dan Eropah. Selepasnya disambung oleh kerajaan Osmaniyah sehingga 1924 orang Islam menghadapi zaman kelemahan. Kelemahan kerana lalai dengan kuasa pemerintahan, lalai dengan kuasa pemerintahan, kurang akhlaknya, menyebabkan negeri Islam jatuh ke dalam kuasa-kuasa penjajah barat. Bermula dari tahun 1511, Melaka ditakluk oleh Portugis, diikuti Algeria dan negeri-negeri Islam yang lain. Jatuhnya Osmaniyah, kuasa-kuasa penjajah melakukan perjanjian Sykes-Picot. Sykes menteri luar British, duta British, Picot duta Perancis, termasuk menteri luar Rusia, mengadakan perjanjian untuk membahagi negeri-negeri Islam di bawah jajahan takluk kerajaan Osmaniyah, daripada Afrika sehingga Aceh, rantau Asia Tenggara. Maka negeri Islam dibahagi-bahagikan, walaupun penjajah itu datang dengan kekerasan senjata yang canggih. Orang Islam tidak ada lagi kuasa pemerintahan, dalam keadaan yang lemah. Namun orang Islam tidak tunduk pada penjajah. Mereka lawan penjajah. Di Kelantan terkena dengan Tok Guru Haji Muhammad Hassan, Ahmad Hassan, Tok Janggut, dengan kerih panjang sehasta saja menentang senjata British. Di Terengganu Tok Guru Jamal Limbong, di Melaka Datuk Dul Said, di Perak Datuk Mahathir Dalla, Datuk Sagu dan lain-lain. Mereka menentang penjajah, tidak tunduk. Dalam keadaan yang lemah, penjajah melakukan gerakan Tansiriyah, gerakan Kristianisasi, untuk mengkristiankan orang Islam. Mereka tak berjaya. Sejahir-jahir orang Islam tak tinggal agama dia, kecuali yang terlalu bodoh. Sejahir-jahir orang Islam tak tinggal agama dia, gagal. Parlimen British mengadakan persidangan. Perdana Menteri di Gladstone berucap dalam parlimen, memegang Al-Quranul Karim. Dengan tegas Gladstone mengatakan, selagi mereka orang Islam berpegang dengan kitab ini, selama itulah kita tidak boleh tundukkan mereka. Mereka buka sekolah-sekolah Kristian, orang Islam buka pondok. Orang kampung pergi derma dengan padi, tak ada duit pun. Mengaji Quran tak tinggal dalam keadaan yang lemah. Mengaji fardu ain tak tinggal di seluruh dunia Islam.
saki-baki iman masih ada dalam diri orang Islam, maka berlakulah harakah taghribiyah, membaratkan orang Islam, untuk menjauhkan orang Islam dari Islam. Di antaranya ialah melaksanakan apa yang disebut dengan al-ilmaniyah ataupun sekularisme. Islam tidak memerintah. Islam ada tapi tak memerintah. Jangan ganggu orang Islam nak semayang, nak puasa, nak haji, nak ratib, nak zikir, sampai buih mulut pun tak tidur, jangan ganggu. Tetapi jangan benar syariat Islam memerintah. Ini gerakan taghrib, gerakan pembaratan. Maka berlakulah undang-undang syariat disingkirkan. Walaupun mereka menyingkirkan hukum syariat, tapi syariat tidak dimatikan. Allah menjanjikan, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Kerana mereka ingat cahaya Islam ini macam cahaya pelita minyak tanah, pelita minyak gas. Embuh padam. Tidak. Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Islam tak boleh dimatikan. Diajar dengan murid yang duduk dalam pondok yang buruk, yang sengit, tidak menyerah kalah. Mengajar di surau, mengajar di masjid, mengajar rata-rata. Mereka tak tunduk pada penjajah. Akhirnya mereka terpaksa memberi kemerdekaan. Mereka kena balik juga. Tak boleh duduk lama. Tetapi mesti dengan dirancang, dengan diatur. Walaupun mereka balik, tetapi undang-undang mereka, syariat mereka, ajaran mereka dilaksanakan. Jangan benar Islam dilaksanakan. Maka mereka tinggal orang-orang mereka untuk memimpin negeri orang Islam. Negeri kita ni pemimpin UMNO lah. Di Turki Kemal Atatürk, di Indonesia Soekarno, yang berjuang kemerdekaan kumpulan Islam, ulama-ulama. Bila merdeka, pegawai-pegawai penjajah memimpin negara. Kononnya berjuang kemerdekaan. Malaysia bernasib baik kerana British membenarkan sistem demokrasi, sistem pilihan raya untuk memilih kerajaan. Maka ulama-ulama dan pemikir-pemikir Islam, di sana ada ulama-ulama, tok guru yang mempertahankan Islam. Di sana ada orang mengaji orang putih yang tak batal semangat Islamnya. Bukan sahaja ulama, termasuk hakim, peguam, engineer yang mengaji orang putih tapi tak padam semangat Islamnya. Mereka berpakat menubuh parti-parti Islam di seluruh dunia. Di negara kita ditubuhkan parti PAS. Rangkah-rangkah cerita masa tak cukup. Masuk pilihan raya tahun 1955. Bertanding 10 kerusi, 8 kerusi je. Menang 1 kerusi tu Jamat Tuan Husin. 1 kerusi menang. Masa itu dia adakan perundingan kemerdekaan. Dalam perundingan kemerdekaan ini, British yang nak beri kemerdekaan Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Red. Suruhanjaya yang Datuk Taki sebut tadi. Ditubuh Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ini ialah orang putih ataupun orang Islam 2 orang daripada India, Pakistan, yang kepalanya orang putih juga. Buat perlembagaan Malaysia untuk persediaan kemerdekaan. Di sini pemimpin-pemimpin PAS di masa itu dan NGO Pertubuhan Islam, termasuk juga dalam UMNO pun ada juga orang yang sedar Islam. Ada dalam UMNO, bukan tak ada. Mereka sama-sama membuat memorandum, buat surat tuntutan kepada Suruhanjaya Red. Akhirnya meletakkan Islam dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Itu saja. Agama lain bebas. Tak disebut apa dia Islam. Tetapi bila kepala Suruhanjaya Red, kepala orang putih yang buat itu, Islam adalah agama macam Kristian, agama yang tak ada pemerintahan. Itu saja pahaman dia.
Ditinggalkan begitu saja. PAH masuk pilihan raya tahun 59. Menang di Kelantan, menang di Terengganu. Maka undang-undang syariat dijadikan hujah untuk menyerang PAS. Tahun 60-an, 50-an, 60-an. Kalau laksanakan Islam, banyak orang kudung. Kalau PAS merintah syariat, dia laksanakan. Tak cukup batu nak buat jalan raya. Busuk sungai Kelantan, sungai Terengganu. Kata-kata yang macam ini, cakap-cakap macam ini bukan Cina bercakap, bukan Hindu, orang Melayu cakap ini. Maka tok guru yang faham Islam memberi amaran, jangan hina hukum Islam. Ini hukum Allah, tak boleh. Berlakulah peristiwa kafir mengkafir yang ditaja oleh surah khabar. Apa yang berlaku, mereka menyerang, PAS menerang. PAS tidak menyerang, PAS menerang. Menerangkan hukum Islam. Tapi tak saya dengar. Ulama PAS dituduh tak ada kerja lain mengkafirkan orang. Padahal kita nak selamatkan mereka. Nak tolong mereka yang jahil tak erti ni. Jangan hina hukum Tuhan. Kerana hukum Tuhan ni kalam Allah, ilmu Allah. Quran ni kalam Allah, ilmu Allah. Mengaji sifat 20 sebab lebu kita. Lebu kita. Dia kepek kita sampai keriting belum kita. Tapi tak saya terima hukum Islam yang ada dalam Quran. Maka Tok Guru lawan. Tok Guru jadi mangsa masuk J. Datuk Tok Guru Pak Kuk, ayah Datuk Mak kena juga. Pak ni lah ayah Datuk ni Amal kena. Di Basimah ni ada yang kena tahan. Kerana nak menyelamatkan umat. Kita sabar menghadapi ujian ini. Tak dibawa pun dari luar negeri. Tahun 69 berlaku peristiwa 13 Mei. Di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, di Perak, berlaku 13 Mei. UMNO dalam keadaan yang tenat. Kerana banyak kursi-kursi di Pulau Pinang dimenangi oleh parti gerakan yang bukan Islam. Di Perak, gerakan dengan DAP. Di Selangor begitu juga, Negeri Sembilan dan Kantara terancam. Berlaku peristiwa 13 Mei. Lalu UMNO ajak PAS berunding. Ajak PAS sama-sama dalam kerajaan. Ditubuhkan kerajaan campuran. PAS berunding, Datuk Asri dan lain-lain berunding. Masa itu, kita berunding, kita boleh ikut kerajaan dengan 8 syarat. 8 syarat. Yang penting 3 syarat. Yang pertama, PAS dibebaskan untuk berdakwah dalam kerajaan. Boleh royak Islam dalam kerajaan. Yang pertama. Jangan halang. Yang kedua, melaksanakan hukum Islam dalam kerajaan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, PAS boleh bangkang kerajaan. Tak terikat dengan disiplin parti perikatan di masa itu. PAS boleh bangkang. Itu 3 syarat penting. Ini pendirian PAS. Akhirnya kita masuk campuran tahun 73, 74, perikatan dibubarkan, buat Barisan Nasional. PAS ikut sama menubuhkan Barisan Nasional. Masa kita dalam kerajaan ini, kita buatlah perubahan-perubahan. Di antaranya, waktu semayang, ada bang dan radio dan TV. Alhamdulillah, boleh bang dan radio dan TV. Semua jamuan kerajaan tak ada arak dan menjerit tari menari. Tak boleh. PAS tegah dalam masalah ini. Ada seorang wakil rakyat PAS tahun 69 baru menang, pergi menari. PAS pecat dia daripada dia ahli PAS, walaupun hilang kerusi. Ini disiplin PAS. Disiplin ini tak ada dalam parti lain. Ini kena faham. Kita tegah dengan Islam kita. Walaupun kita hilang kerusi, kita pecat kerana ahli tak ikut Islam, tak sih Islam. Kita minta buang arak dalam jamuan negara. Ada pemimpin kerajaan kata boleh tak letak sikit je. Datuk Asri kata tak boleh, sikit pun tak boleh. Akhirnya dibuat bilik khas bagi orang bukan Islam.
Bilik khas bagi orang bukan Islam. Orang Kristian, Hindu, Buddha, itu hal dia, buat bilik lain. Akhirnya, upacara barak dihapuskan dalam majlis kerajaan. 70-an, 80-an berlaku perbincangan tentang melaksanakan hukum syariat. Mulalah tegang. Kerana masih ada dalam UMNO mereka yang tak setuju dengan pelaksanaan syariat ini. Berlaku ketegangan. Berbincangan. Dan cari sebab lah nak kehek pah. Cari sebab nak kehek pah. Kalau ada salah ada apa, kehek pah. Puncanya ialah kerana suara Islam. Kesedaran Islam di universiti, kesedaran jabatan kerajaan, kementerian-kementerian, orang mula bercakap Islam. Ini membimbangkan UMNO. Yang terang saya sebut. Kerana pegawai-pegawai tua dari zaman British, peceng. Pegawai muda zaman baru ni dah bercakap Islam. Ini bahaya. Ini sebenarnya. Akhirnya cari salah Kelantan. Kelantan disingkirkan daripada Barisan Nasional. Itu sebab saja krisis itu. Yang sebenarnya ialah kerana kebangkitan Islam berlaku. Kita tinggal 2 kursi, kita tak serah kalah. Kita lawan balik. Kelantan ada 2 kursi, Terengganu kosong terus. Negeri lain tak ada kursi. Akhirnya tahun 90 kita balik di Kelantan. Sebelum kita balik di Kelantan, Perdana Menteri masa tu, tak boleh sebut nama dia. Perdana Menteri masa tu, dia cabar. Mana dia? Undang-undang hudud. Mana dia? Nak tengok. Kerajaan pusat sedia. Lalu kerajaan Kelantan buat pasukan. Pasukan untuk menggubah undang-undang syariat, undang-undang jenayah. Anggota dia bukan sebarangan. Datuk Ali Abdul Rahman, Datuk Harun Tayyib, termasuk Datuk Halim, Esko ni Kelantan bekas LA Negeri Kelantan, Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Saidun, bekas Mufti Brunei, Tun Saleh Abbas ikut sama dalam jawatan kuasa ini. Ulama-ulama dan kalangan peguam, pengamal undang-undang bekas hakim yang ada dalam Haji Idris almarhum pernah jadi penasihat undang-undang di Kelantan ikut sama. Kita gubah undang-undang jenayah. Kita dialog dengan persatuan-persatuan bukan Islam. Dialog, apa soalan-soalan dia kita dengar. Hujah dia kita dengar, kita jawab semua. DAP, Persatuan Kristian, Yahudi datang, kita jawab hujah-hujah mereka. Lepas tu, Perdana Menteri atas surat ke Tun Aziz. Mula Tun Aziz dia atas surat, kalau Kelantan laksanakan undang-undang ni, kerajaan pusat akan bertindak terhadap Kelantan. Dia atas surat beri gambaran. Kita kena faham. Nak melaksanakan syariat bagi sesebuah negara, kena ada 5 syarat. 5 syarat, bukan buat begitu saja. Pergi ke Mekah, wajib. Nak pergi ke Mekah, kena ada syarat dia. Antaranya kena ada duit, aman jalan, kena ada semua syarat-syarat dia. Antara syarat untuk melaksanakan syariat, mendapat kuasa negeri yang berdaulat sepenuhnya. Kelantan tidak berdaulat sepenuhnya. Kuasa terhad. Kita kena berjuang lagi. Perjuangan kita bukan di Kelantan saja. Kalau Kelantan saja, istiadat merdeka di Kelantan, tak boleh. Perjuangan bukan Kelantan saja, seluruh Malaysia. Ini perjuangan kita. Nabi pun tak laksanakan di Mekah. Terus, tidak. Bila ada negara di Madinah. Habasyah yang raja dia masuk Islam. Rakyat dia menentang dia, hura-hura lagi. Najasyi Habasyah tak laksana lagi undang-undang Islam. Kerana tak cukup syarat. Ini kena faham. Kena faham. Bukan saja hukum, termasuk syarat, rukun dan adat-adat dia. Tak cukup. Di antara perkara yang penting dalam membuktikan hukum syariat ialah mahkamah. Kena ada mahkamah. Mahkamah yang ada kuasa mengikut Islam. Apa dia mahkamah Islam? Hukum Islam ni bukan pakai igak orang hukum sendiri. Tidak, kena ada mahkamah. Mahkamah ni ada bidang kuasa. Oleh kerana jadual 9 Undang-Undang 355 yang disebut tadi, 355 menghalang kuasa mahkamah syariah tak boleh dilaksanakan.
sepenuhnya, maka kita terpaksa buat usul di parlimen supaya pindah 355 untuk mengangkat taraf mahkamah syariah ini dulu. Kerana Nabi kita Muhammad SAW juga menguruh mahkamah. Nabi buat mahkamah. Di antara perkara yang Nabi ajak ialah bidang kuasa mahkamah, mengatasi segala kuasa, termasuk kuasa ketua negara. Ini Nabi aja. Pernah dalam satu hadis disebut, Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pergi ke pasar. Nabi berkenan dengan seekor kuda yang orang Badui jual. Nabi setuju nak beli. Dia pun setuju nak jual ke Nabi. Oleh kerana ada orang lain beri ganggu Nabi bercakap. Ada orang lain nak beli mahal lagi, nak jual ke orang lain pula. Nabi ada dalam majlis. Ni bercanggah dengan hukum jual beli. Nabi ada lagi. Nabi paling, mana tak nak bayar? Ada orang lain nak beli mahal lagi. Nabi kata tak boleh. Aku nak beli dah tadi, dah setuju. Dia kata tak. Lalu Nabi lantik seorang hakim. Lantik hakim. Walaupun Nabi seorang rasul, seorang ketua negara, Nabi tak guna kuasa ketua negara buat mahkamah. Dibicarakan. Akhirnya mahkamah membuat keputusan, ada saksi bahawa Nabi dah setuju nak beli, mengikut adab pun, mengikut hukum pun tak boleh selagi orang ada dalam majlis tu. Nak jual ke orang lain pula tak boleh. Akhir Nabi menang. Yahudi Badawi itu puas hati. Ini mahkamah Islam, bidang kuasa mahkamah. Pemisahan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan judiciary. Disebut dalam istilah undang-undang istilah pemerintahan pada hari ini. Ini Islam mendahului orang putih, mendahului ribu tahun daripada orang putih. Orang putih tak tahu hal ini. Jadi kita kena ajar pada dunia apa dia mahkamah Islam. 355 ni adalah untuk menaikkan taraf mahkamah Islam yang dibuat oleh penjajah, mahkamah yang hina, rendah, tak boleh hukum lebih pada 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Bidang kuasa mahkamah. Sedangkan mahkamah rendah boleh hukum tinggi lagi. Hina mahkamah syariah. Kemudian buat pula undang-undang dinamakan undang-undang syariat, padahal bukan undang-undang syariat. Ini kena betul juga. Kena betul. Kena selesaikan masalah ini. Kita pernah kemuka beberapa kali cadangan ni, orang tak terima. Akhirnya orang ajak berunding. Tuhan kata, wa in jalahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau orang setuju nak berunding, nak berdamai, kita terima. Ini Quran kata begitu, bertawakal kepada Allah. Quran suruh begitu. Bukan kita pandai-pandai buat. Quran mengarahkan kita orang nak ajak kita berunding dengan dia. Hasil perundingan inilah maka kita berjaya mengemukakan usul 355 untuk dibahaskan di parlimen dan diundi pada akhirnya. Ini baru peringkat awal. Alhamdulillah. Ini tanggungjawab kita. Kita buka peluang pada semua pihak. Bukan sahaja masa, termasuklah keadaan. Bukan di parlimen, di luar parlimen. Saya dikunjungi 3 minggu lepas oleh Pertubuhan Hindu, Hendra, atau 5 orang wakil datang ke rumah lepas mengajar hari Jumaat. Mereka soal tentang rang undang-undang 355. Soal tentang melaksanakan hukum syariat. Akhirnya mereka puas hati. Cumanya mereka bimbang. Kata mereka bimbang. Bimbang apa? Bimbang kalau dilaksanakan orang bukan Islam, pilih undang-undang Islam, tinggal undang-undang orang putih. Itu dia takut. Itu hak dia lah. Itu bukan hak kami. Ini dia. Ini bukan hak kita lagi. Cuma kita orang Islam kena perkasakan undang-undang kita. Di antara benda yang menarik dalam 355 ni ialah undang-undang ta'zir. Undang-undang sebatan yang kita perkenalkan. Sebatan mengikut Islam, sebatan mengikut undang-undang yang ada pada hari ini. Hari ini disebut sebatan 6 sebatan. Sekali sebab masuk hospital. Pecah kulit, tubik isi, tubik aurat. Sekali sebab. Sebab Islam ni bunyinya 180, 20. Tapi tak boleh pecah kulit.
sekadar mendidik, mentakdib, mengadabkan dia, bukan menyeksakan dia, memalukan dia tengah orang ramai. Ini sebab dalam Islam. Saya terang di Universiti Nanyang Singapura tahun lepas. Universiti Nanyang panggil ajak ceramah di Universiti Nanyang Singapura, orang bukan Islam. Dia nak tahu apa dia hudud. Dalam pali dia hudud dia tak sebut pasal mahkamah, pasal kisah, tak ada. Hudud dia semua hudud belakang, habis hudud. Ini satu hal juga. Bila saya terang pada dia satu hadis Nabi tentang hukuman sebat yang diadu pada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, orang nak dihukum ni dia uzur sangat, kuruh, tubik tulang. Kalau sebat terus kena tulang. Terus kena tulang. Sebabnya 100. Macam mana nak buat? Nabi kata, khudu miskaran fihi mi'atu shimrakhin fadribuhu darbatan wahidah. Ini hadis. Nabi kata mengambil satu rating yang ada 100 bilah. Rating yang ada 100 bilah, katok sekali je Nabi kata. Katok sekali. Kerana dia ada tulang teruk sangat. Kalau pukul 100 dia mati. Tak boleh. Kerana nak taklif dia. Terkejut. Terkejut bila dengar begitu. Ini hukum Islam. Inilah membimbangkan mereka. Kalau Islam dilaksanakan, orang bukan Islam tinggal undang-undang orang putih, pakai undang-undang Islam. Apa salahnya? Apa salahnya? Yang penting kita berjaya mendidik masyarakat. Ini semua tanggungjawab kita. Masalah menang kalah dalam undi, itu hal lain. Tuhan tak tanya pasal apa orang dah undi. Tuhan tanya kita buat kerja ke tidak. Tanggungjawab kita buat kerja. Alhamdulillah, semua saudara-saudara yang mengundi PAS dalam pilihan raya sudah menunaikan tanggungjawab yang besar. Kerana wakil-wakil saudara di parlimen di negeri menunaikan tanggungjawab yang besar untuk jadi saksi pada hari kiamat kelak. Ini yang paling penting sekali. Masalah boleh tak boleh, itu hal lain. Kita kena faham. Niat di hati kita ikhlas. Marilah. Dan kita kena sedar, dunia pada hari ini sangat takut kalau Islam dilaksanakan balik. Inilah menyebabkan berlaku rampasan kuasa di Turki. Cerita Turki. Ini akhirlah. Masa terhad sangat. Cerita Turki ini apabila kerajaan Turki ada tanda-tanda membebaskan dakwah. Membebaskan pengajian Islam. Padahal Turki tak boleh nak haram arak, nak haram judi, tak boleh lagi. Sebut Islam pun tak boleh di Turki. Parlimen dia tak boleh sebut. Parti Islam tak boleh diharamkan di Turki. Cuma kerajaan AK Parti melaksanakan demokrasi yang bebas. Dia kata demokrasi ini bukan sahaja untuk Kristian, demokrasi juga untuk Islam. Demokrasi bukan sahaja untuk orang buka aurat, demokrasi juga untuk mereka pakai aurat. Mengapa orang pakai pakaian tak senonoh bebas, nak pakai pakaian aurat tak bebas? Ini tak betul. Ini saja. Pada awalnya kumpulan Fatullah Gulen, satu kumpulan tasawuf. Kumpulan ni mengajak orang mengaji Quran, berzikir, tapi politik bebas. Politik tak payah laksanakan hukum syariat. Politik dia. Politik Islam kena bergabung dengan Yahudi Kristian. Tolak asuh dalam perkara agama. Fatullah Gulen ni dibuka sekolah, 1000 sekolah di seluruh dunia. Termasuk dia tolong sekolah Kristian. Oleh kerana ekonomi dia kuat, dia dapat projek banyak. Di Amerika pun ada, di Turki pun ada. Bukan saja dia bantu sekolah Islam, termasuk dia bantu juga sekolah Kristian. Dilaporkan dia sekolah Kristian pernah dia bagi $2 billion derma ke sekolah missionary untuk agama Kristian. Ini kerana perdamaian, membetulkan semua agama. Mana boleh semua agama betul belaka. Ini tasawuf, kena faham. Tasawuf ni kena jaga. Sebab itu malaikat Jibril tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. 3 perkara. Islam ni akidah, syariat dan akhlak, tasawuf. 3 perkara dalam Islam. Tak boleh kerak, tak boleh potong. Kena bersatu. Imam Malik kata, Imam Malik disebut dalam kitab Iqazul Himam, syarah kitab Hikam. Kata-kata Imam Malik. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Wa man tafaqqa bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Dalam kitab syarah Hikam.
Untuk gua ada kitab ni. Cari dalam kitab ni. Barang siapa yang bertasawuf, tak ada hukum fiqh, hukum syarak, tak peduli, jadi zandik. Zandik itu faham di makna dia. Zandik ni teruk berpasik lagi. Barang siapa yang berfiqh, tak ada tasawuf pula, jadi pasik pula. Pasik pun tak boleh ringan. Ini yang berlaku di Turki. Erdogan dalam ucapan dia selepas lapangan kuasa gagal, saya ikut Fethullah Gulen. Erdogan kata dia ikut Fethullah Gulen juga kerana tasawuf dia. Arbakan dan nasihat, Arbakan kata jangan, Arbakan ni balah dengan Fethullah Gulen. Erdogan dah ikut Fethullah Gulen perkara awalnya. Arbakan buat parti Saadat, Erdogan buat parti AK. Balah dua ni, balah. Arbakan kata tak betul Fethullah Gulen ni, Arbakan tak ikut. Ikut Fethullah Gulen. Melaksanakan pemerintahan parti Islam yang tak melaksanakan syariat. Abdullah Gulen pun sokong. Tahun 2000, 2001, 2002 saya pergi ke Turki. Bertemu dengan Najmuddin Arbakan almarhum. Tak boleh tak baik dua ni, saya kata ke dia. Baik dua ni. Boleh tak? Dia marah ke saya 6 jam. Dia marah ke saya cakap Turki dengan terjemah 6 jam. Daripada belum asar, berhenti semayang asar, maghrib, sambung pula. Dia marah. Mana boleh berjuang Islam tak laksanakan syariat? Tak boleh. Mesti matlamat laksanakan syariat. Hari ini, Erdogan membuat kenyataan. Semua Perdana Menteri Turki ikut Fethullah Gulen, termasuk dia. Kecuali Najmuddin Arbakan tak ikut. Kata dia. Saya pun heran macam mana Fethullah Gulen kata dia ikut Said Nursi, baru zaman Said Nursi. Seorang ulama Turki yang terkenal, yang mengarang kitab-kitab yang banyak, kitab tafsir pun ada. Hadis banyak-banyak kitab dia karang. Buku Said Nursi diharamkan oleh kerajaan Kemal Atatürk. Tiba-tiba kitab Fethullah Gulen dihalalkan oleh kerajaan. Ini pelik, bahasa apa ni? Tentu ada sesuatu. Maka ternyatalah di belakang dia ada kuasa-kuasa musuh Islam. Freemason, Zionis, Amerika, Israel dan lain-lain. Tujuannya untuk menghalang tegaknya sebuah kerajaan yang melaksanakan hukum syariat. Alhamdulillah tempat kita tak ada benda-benda yang kasar macam ini. Mari kita ambil peluang, selagi peluang ni ada. Bila orang nak, kita masuklah. Orang nak, orang terima, kita masuk, tanggungjawab dia. Masalah ikhlas itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kerja Tuhan ikhlas ni, bukan kerja kita. Tanggungjawab kita ialah peluang untuk melaksanakan syariat. Sekadar itulah. Oleh kerana masa tak mengizinkan, marilah sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan bermunajat. Pohon doa sekali lagi pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan pendirian kita, iman kita, istiqamah kita, dan jayakan perjuangan kita di dunia sehingga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azim sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Maqsud. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal azam wa bi kalimatikal tammah. Allahumma taqabbal minna a'malana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah kabiraha wa saghiraha 'azimaha wa haqiraha zahiraha wa batinaha wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa aqaribina wa masyayikhina wa ahibbaina fillah wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة ما ظهر منها وما بطن. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير. Takbir. Alhamdulillah, dan terima kasih.